Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berhormat Datuk Seri Haji Norizan Ghazali, Setiausaha Kerajaan Negeri. Yang berhormat Meja Besara Mansur Zakaria, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri. Yang juga pengurusi Jawatankuasa Perumahan, Kerajaan Tempatan dan Kesihatan Negeri. Yang berhormat Tuan Haji Yusof alias Munir bin Zakaria, Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri yang juga Adun Kuala Nerang. Yang berhormat Encik Razi Muhammad Amin bin Ma'amin, Ahli Dewan Undangan Negeri Pedu. Yang berhormat Ustaz Nurul Amin Hamid, Ahli Parlimen Padang Terap. Yang bahagia Datuk Haji Muhammad Fauzi Mustafa, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pembangunan. Yang berusaha Town Planner Dr. Alias Ramli, Ketua Pengarah Perancang Bandar dan Desa Plan Malaysia. Selamat datang ke Kedah Darul Aman. Di sini banyak langkah. Orang usik je pun. Yang berusaha Tuan Azmin Zainal Abidin, Pegawai Daerah Padang Terap yang juga yang di-Petua. Yang berusaha Town Planner Abdul Hadi Abdul Hamid, Wakil Pengarah Perancang Bandar dan Desa Negeri. Puan Noraida Abdul Rani, Pengarah Pejabat Projek Zon Utara, Jabatan Perancang Bandar dan Desa Semenanjung. Ketua Jabatan Negeri dan Daerah dan agensi Tuan CEO NCIA yang tidak dilupakan, owner kepada projek Kedah Harbour City, tuan-tuan hadirin hadirat yang dikasihi sekalian, pertama sekali syukur kehadrat Allah SWT yang telah memberi keizinan untuk kita berhimpun pada pagi ini untuk memulakan satu langkah. Langkah kita ialah menjayakan majlis perasmian program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah Padang Terap Kedah 2035 penggantian. Terlebih dahulu saya ingin menzahirkan setinggi-tinggi ucapan tahniah kepada Tuan Yang di-Pertua Majlis Daerah Padang Terap bersama pasukan pejabat Projek Zon Utara Plan Malaysia, Jabatan Perancang Bandar dan Desa Kedah, serta tidak lupa kepada perunding kajian iaitu Tuan IZM Consult Sdn Bhd yang telah memberi sepenuh komitmen dan sokongan padu menghasilkan dokumen draft rancangan tempatan daerah Padang Terap 2035 penggantian. Dokumen ini nanti akan menjadi panduan dalam menentukan hala tuju pembangunan daerah ini sehingga 2035. Alali yang berhormat, yang bahagia datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan sekalian, program ini bertujuan menyampaikan hebahan tentang pelaksanaan program publicity dan penyertaan awam draft rancangan tempatan daerah Padang Terap 2035 penggantian yang telah bermula 20 Disember 2023 yang akan berakhir 20 Januari. Saya berharap penduduk daerah ini tidak ketinggalan untuk menyumbangkan idea, pandangan serta cadangan ataupun bantahan pada cadangan ini. Kalau di negeri lain, tuan-tuan, orang sampai bawa lawyer. Pandangan serta cadangan ataupun bantahan pada cadangan ini. Kalau di negeri lain, tuan-tuan, orang sampai bawa lawyer. Tapi di tempat kita ni,
Bulan lepas kita pergi ke Baling. Ada satu je. Baru ada satu. Maklum balas. Dan DO kena panggil. Kena panggil orang yang terbabit dengan perubahan-perubahan rancangan di daerah itu untuk memberi pandangan. Ada yang mai, ada yang tak mai. Tapi bila jadi sesuatu benda tu esok, mereka ni pulun bantah. Masa kita suruh dia bantah peringkat draft, tak mai. Masa dah nak buat, baru nak pulun. Masa tu tak idea apa dah. Langkah apa pun tak boleh lah. Dah nak langkah lah ni. Ni dah tunggu lama-lama. Tuan sekalian, daerah ni daerah yang ketiga terbesar di Kedah. Berkeluasan 135,830. .6 hektar. Keseluruhan padang terap ada 11 mukim. Mukim Tekai adalah mukim yang terbesar 36,283 hektar dan mukim terkecil adalah mukim Belimbing Kiri 2,584 hektar. Daerah ini dihuni 65,698 orang, meliputi orang Melayu, orang Siam, Cina dan India. Dengan cadangan pembangunan dan kerancakan ekonomi yang dijana, jumlah penduduk dijangka melonjak naik kepada 80,880 orang menjelang 2035. Tuan sekalian, daerah ini juga kaya dengan kepelbagaian alam. Dan sumber asli seperti kawasan hutan, gunung dan lembangan sungai, dan ianya merupakan aset penting untuk dipelihara dan dipulihara. Secara keseluruhan terdapat 9 hutan simpan kekal dengan keluasan 63,884 hektar, antaranya hutan simpan pedu hektar, antaranya hutan simpan pedu hutan simpan Padang Terap, hutan simpan Koh Moy, hutan simpan Bukit Perangin dan lain-lain. Tuan-tuan sekalian yang mempunyai minat untuk memasuki hutan-hutan ini, kita akan dapati hutan-hutan kita ini di daerah Padang Terap begitu kaya dengan flora dan fauna, begitu kaya dengan hidupan-hidupan. Dan sebahagian daripada tuan-tuan ini suka pergi ambil hidupan-hidupan tu. Dia ambil saja, tak bayar apa. Terdapat keunikan, pelbagai keunikan, antaranya kawasan berkepentingan burung. Meliputi 4 hutan simpan utama iaitu Bukit Keramat, hutan simpan Padang Terap, Pedu dan Cebah. Terdapat spesies burung jenis avifauna seperti burung siul, burung merak, burung hantu merah, dan ia dilihat berpotensi untuk dijadikan sebagai sanctuary hidupan liar. Cadangan sanctuary hidupan liar ini dijangka akan menarik perhatian pengunjung, khususnya pengunjung luar Kedah, untuk datang berkunjung ke daerah ini. Saya melihat cadangan ini akan menjadi tarikan baru yang akan melonjakkan daerah Padang Terap dengan keunikannya. Dengan demikian, saya mencadangkan bandar Padang Terap sebagai bandar getah turut dimasukkan Padang Terap, bandar getah dan pelancongan eko. Dalam usaha mencapai visi The Greater Kedah, iaitu mengembalikan semula kegemilangan yang pernah dikecapi di negeri ini pada zaman silam. Kerajaan sedang laksanakan pelbagai misi di bawah Plan Pembangunan Kedah 2035
Plan ini diatur untuk mentransformasikan ekonomi negeri dengan mengambil kira faktor-faktor rakyat, infrastruktur dan alam sekitar, mengambil kira faktor-faktor rakyat, infrastruktur dan alam sekitar yang menyasarkan untuk jadikan negeri ini negeri yang berpendapatan tinggi dari segi pembangunan ekonomi yang holistik serta berpadanan dengan ekosistem sosial dan budaya menjelang tahun 2035. Menerusi plan ini, kerajaan negeri telah menjenamakan semula setiap daerah mengikut potensi dan kekuatan sesuatu daerah dan hala tuju perancangan pembangunan. Daerah Padang Terap ini adalah Bandaraya Getah dan Bandar Pelancongan Eko. Sejajar dengan pengenalan identiti daerah yang telah diterjemahkan berdasar kekuatan dan potensi di peringkat lokal, ia akan menjadi pandu arah kepada perancangan pembangunan di peringkat pentadbiran daerah. Identiti bagi daerah Padang Terap ini dijangka dapat memberi impak kepada pembangunan yang telah dirancang. Justru cadangan Bandar Industri Pintar KRC dijangka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah dan menarik pelaburan yang lebih tinggi bagi daerah Padang Terap. Penerapan elemen-elemen bandar pintar seperti smart surveillance, CCTV, smart street light, intelligent traffic signal dan sebagainya dilihat dapat memberi pelbagai manfaat dan membolehkan tahap kualiti alam sekitar serta keseluruhan kawasan pembangunan dapat dikawal dan dipantau dari masa ke semasa. Tarikan sekitar serta keseluruhan kawasan pembangunan dapat dikawal dan dipantau dari masa ke semasa. Tarikan peluang-peluang pelaburan dan pekerjaan bukan saja tertumpu kepada pembangunan Bandar Industri Pintar KRC, tapi juga melalui pengukuhan kawasan IKS sedia ada, antaranya IKS Naka, Taman Teknologi Hijau Padang Terap. IKS Naka dan Taman Teknologi Hijau Padang Terap dijangka menggalakkan pelaburan dalam sektor pembuatan dan pengembangan PMKS, iaitu perusahaan mikro, kecil dan sederhana, terutamanya aktiviti hiliran berasaskan pertanian. Tuan-tuan sekalian, kita ada permohonan untuk menukar syarat tanah sebuah syarikat swasta yang berhampiran dengan sepadan, dan hal ini telah pun dibawa ke mesyuarat SPC dan telah pun diluluskan. Dengan demikian, saya berharap Padang Terap akan menjelmakan lagi sebuah kawasan industri yang akan membangunkan daerah ini. Sedikit masa lagi. Selain itu, untuk memperkemaskan sektor pelancongan di daerah Padang Terap, cadangan pengurusan pelancongan hutan simpan Pedu yang komprehensif dijangka memberi manfaat kepada peningkatan ekonomi daerah dan komuniti setempat, dan kawasan ini sebagai tarikan alam semula jadi yang boleh dimanfaatkan sebagai destinasi pelancongan. Melalui plan pengurusan pelancongan Tasik Pedu, beberapa elemen utama telah dikenal pasti dan dititik beratkan khususnya dalam usaha memelihara dan memulihara hutan simpan Pedu. Baru-baru ini ada kelulusan pembalakan ladang hutan yang begitu luas berhampiran Tasik Pedu, dan kita telah mengambil tindakan membatalkan kelulusan tersebut. Okey, balak marahlah. Tapi insya-Allah dengan langkah itu, walaupun ada orang marah, kita akan dapat menyelamatkan alam sekitar dan hutan simpan, termasuklah Tasik Pedu itu sendiri untuk warisan generasi akan datang. Itulah langkah yang paling baik sekali yang pernah kita buat di daerah Padang Terap. Antara lokasi pelancongan di Tasik Pedu
Yang menjadi tumpuan ialah mong gajah yang disebutkan oleh Tuan Yang Dipertua tadi. Darok batang padi, Bukit Kerengga. Azmi tadi sebut Kerengga. Saya perhati tu. Kerengga. Gunung Fakir Terbang, Survivor Island dan lain-lain. Gunung Fakir Terbang, Survivor Island dan lain-lain. Tuan-tuan sekalian, dulu di Carok Genting Bunga ada satu rancangan untuk membangunkan ladang buah-buahan bercampur. Tempatlah ditanam pelam 10 ekar. Lepas tu kawasan tu dibatalkan tanam getah. Asal-asalnya kita nak buat tarikan pelancongan. Tapi tanam getah, siapa nak main melancong? Siapa nak tengok kat getah? Kita dah bagi kelulusan permit penggunaan kawasan itu. Saya fikir lebih pada 700. Tengok kat getah. Kita dah bagi kelulusan permit penggunaan kawasan itu. Saya fikir lebih pada 700 ekar untuk dibangunkan ladang. Tapi oleh kerana kerajaan bertukar, maka langkah itu dihentikan. Sekarang ni jadi ladang getah lah. Saya harap perkara-perkara itu tidak lagi menjadi amalan kerajaan. Walaupun langkah-langkah yang akan menukar kerajaan ni berlaku. Tapi benda-benda baik yang digagaskan oleh orang yang mendahului kita patutlah diteruskan. Dasar scrap off projek-projek lama yang baik tidak lagi patut diamalkan kerana perkara yang telah dirancang sebelum pada kita turut mengambil kira semua faktor yang munasabah dan yang terbaik bagi dilaksanakan di sesuatu tempat. Saya berazam daripada tahun 2020 lagi. Semua projek yang telah dirancang di negeri ini, saya berazam daripada tahun 2020 lagi. Semua projek yang telah dirancang di negeri ini, di setiap daerah, di setiap lokaliti, yang baik untuk masyarakat, yang munasabah, akan dilaksanakan tanpa sebarang kacau ganggu. Kerana semua projek-projek tersebut telah melalui proses yang sewajarnya sebelum ia diumumkan dan dijayakan. Scrap off inilah yang telah membantutkan pembangunan negeri kita berpuluh-puluh tahun lamanya. Maka itu patut dihentikan. Saya harap orang yang datang selepas saya pun akan mengamalkan dasar yang sama, insya-Allah. Tidak ketinggalan pelancongan gastronomi, food trail, turut memberi impak kepada peningkatan ekonomi dan pendapatan penduduk setempat dalam sekitar. Antara yang terkenal di daerah Padang Terap ni ialah lepat bunga cica. Tak pergi di petak jamu juga. Ada ke tak? Dia tak buat. Tulis apa? Kabu beka ni, kabu beka. Kabu beka, masak lemak ikan baung. Selaras dengan hasrat kerajaan negeri yang ingin membangunkan banyak kawasan di tempat-tempat pelancongan khususnya di daerah Padang Terap, beberapa cadangan kawasan pelancongan lain seperti Milky Way, aktiviti mencerak bintang, mini galeri astronomi, eco lodge, penginapan yang menerapkan konsep mesra alam, serta honey trail. Kesemua ini diharap berupaya untuk meningkatkan sosioekonomi penduduk setempat dan secara tidak langsung memberi nafas kepada sektor pelancongan. Kita ada daerah Padang Terap ini kaya dengan madu.
Madu madu tolang. Madu tu orang tak marah. Madu tu memberi sumber tenaga. Tenaga semualah. Nanti dia bagilah hadiah awak balik, bagi kat tuan mengarah awak balik. Madu tolang. Bagi memperkasakan pembangunan bandar sempadan, cadangan plan induk pembangunan bandar sempadan Durian Burung disediakan secara komprehensif dan inklusif dengan mewujudkan zon ekonomi khas sempadan yang mensasarkan pelbagai kegiatan bertujuan mempromosikan perdagangan dan pelaburan rentas sempadan serta mendorong kepada pembangunan ekonomi dan sosial. Tuan-tuan sekalian, hasrat kerajaan negeri bukan hanya tertumpu kepada pembangunan infrastruktur dan pembangunan bangunan tinggi-tinggi. Kita juga mahu kemajuan Padang Terap sejajar dengan kemajuan negeri ke arah negeri Kedah sejahtera dan berdaya huni dan juga seiring dengan peningkatan modal insan dan jati diri. Justru dalam melaksanakan pembangunan fizikal yang seimbang dan mampan, pembangunan ekonomi lestari dan berdaya saing, persekitaran hidup yang kondusif dan berkualiti, pembangunan daerah perlulah sejajar dengan mewujudkan modal insan berkemahiran tinggi, peluang pekerjaan yang berpendapatan tinggi di kalangan belia dan anak tempatan, membasmi kemiskinan, mengurangkan gejala sosial dan jenayah, meningkatkan taraf ekonomi penduduk dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup rakyat menjelang 2035. Hadirin sekalian, 1035. Hadirin sekalian, mengurangkan gejala sosial dan jenayah, meningkatkan taraf ekonomi penduduk dan seterusnya meningkatkan kualiti hidup rakyat menjelang 2035. Hadirin sekalian, seperti yang saya nyatakan pada awal tadi, program publicity dan penyertaan awam ini adalah platform untuk sama-sama menyumbang idea, pandangan dan cadangan terhadap pembangunan daerah ini. Program ini adalah satu halaman terbaik mengutarakan hasrat dan impian tuan-tuan dan puan-puan dalam merealisasikan matlamat menyokong pembangunan daerah Padang Terap sebagai daerah bandar getah dan pelancongan eko menjelang 2035. Untuk itu, usaha yang digemling oleh Majlis Daerah Padang Terap dan Plan Malaysia, saya harap akan dimanfaatkan sepenuhnya oleh seluruh warga daerah Padang Terap. Semoga maklum balas yang diberi akan menghasilkan perancangan yang terbaik untuk kita semua. Saya, Tuan Pengarah tadi suruh menyanyi lagu Camellia. Saya nak nyanyi ni, tuan-tuan jangan terkejut lah. Langkah Camellia ni, kari. Nyanyi pelan-pelan dah lah no. Supaya tuan-tuan tak ngantuk. Sebab di Kedah ni macam-macam boleh. Lagi tak langgar syarak boleh buat belakang. Malam pun kita main bola. Saya main bola 3 hari berturut-turut. Lebih pada pemain pro lagi. Semua daerah panggil kita main bola. Jadi kena pergi lah. Pemain pro pun rehat juga 2 hari tu. Kita tak ada langsung. Tiap malam main bola. Ni sakit urat ni. Wah dah duk lipat gulung lagi. Gugusan hari-hari indah bersamamu Camellia. Bangkitkan kembali rinduku mengajakku ke sana. Ingin ku berlari mengejar 1000 bayangmu Camellia. Tak pedulikan ku terjang, biarpun harus ku tembus padang ilalang. Nak sambungkan habis lah. Habis lah. Lagi dia panggil menyanyi pula. Dia panggil main bola, panggil macam-macam. Lalah panggil menyanyi. Tiba-tiba langkahku terhenti
Sejuta tangan telah menahanku, ingin ku maki, mereka berkata, tak perlu kau berlari mengejar impian yang tak pasti. Hari ini juga mimpi, maka biarkan ia datang di hatimu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri Mun untuk